Hai, Assalamualaikum. Kembali bersama dengan saya Syamimi Syahira dalam Bual Konti, bukan sembang biasa, edisi hari Sabtu 22 hari bulan 5 2021. Pada malam ni pastinya kita akan sembang-sembang tentang satu topik satu minggu yang akan menemani anda pada hujung minggu ini, dan topik kita pada malam ini adalah komuniti alam sekitar. Dan mesti kita tahu bahawa setiap tindakan ataupun perlakuan yang dilakukan oleh manusia ini kadang-kadang bukan hanya memberikan kesan kepada manusia, bahkan sebenarnya memberikan kesan kepada alam sekitar. Dan malam ni kita nak berkongsi dengan anda mengenai kepentingan melestarikan alam sekitar bersama tetamu kita di Konti, merupakan tulang belakang kepada kelestarian dan juga kebersihan alam sekitar di negara. Kita bersama dengan Datin Norelan Ismail, merupakan komuniti dari Peduli Generasi Peduli Sampah. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datin? Alhamdulillah. Baik, ataupun Datin ni lebih mesra dengan panggilan Oma sebenarnya. Pada usia berapa ni Datin sebenarnya? Saya dah 64 tahun. 64 tahun tapi wajah tu macam 34 sebenarnya. Alhamdulillah. Kalau dibandingkan dengan saya sebelah-sebelah tu, rasa macam dah adik-beradik dah. Baik Datin, terima kasih kerana sedia bersama dengan Bual Konti. Kita bawa juga ke Konti pada malam ni merupakan aktivis alam sekitar. Kita persilakan Encik Muhammad Faisal Abdul Rani. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik, terima kasih. Encik Faisal okey? Okey. Sihat, Alhamdulillah. Okey, baik. Kita teruskan dengan persoalan kita terlebih dahulu. Okey, bila kita bercakap tentang alam sekitar ni kan, kita dapat lihat ini sebagai satu fenomena yang one off sebenarnya Datin. Dia akan muncul bila orang kata diviralkan, ditularkan. Tapi menurut Datin sendiri, 1 sampai 10 skalanya, berapakah tahap kesedaran rakyat Malaysia ni mengenai alam sekitar Datin? Okey, tahap kesedaran pada pendapat saya buat masa sekarang je lah. Antara 1 hingga 10 saya boleh masukkan 3. Ya, kerana masih banyak lagi yang saya rasa kita boleh lakukan untuk nak mengajak komuniti sahabat-sahabat kita di luar sana untuk bersama-sama menjaga alam sekitar kita. Contoh dia je lah, sampah di sekeliling kita. Saya rasa kalau Mimi masa nak datang ke kerja tadi, mungkin kalau kita berhenti, tak payah kita berhenti mana, kita berhenti di traffic light je. Kita pusing kiri, pusing kanan, mesti kita akan nampak sampah. Sampah ni bukannya sampah yang susah sangat nak dibuang. Contoh macam puntung rokok, plastik sekali guna. Benda-benda yang macam tu sebenarnya senang saja kita nak buang. Kita kalau dah ni, kita simpan. Bila dah jumpa tong sampah, kita buang. Ataupun kalau dalam kereta tu, kita simpan dulu. Sampai rumah kita buang. Kenapa kita nak buang di merata-rata tempat? Itu saya tak faham. Faham. Encik Faisal, macam sekarang kan kita hadapi musim COVID-19. Kalau dulu mungkin masalah sampah ni macam yang Omar katakan tadi, lebih kepada potong rokok, plastik-plastik sampah dan sebagainya. Sekarang ni lebih kepada topeng pelitup muka dan mulut. Bagaimana reaksi daripada Encik Faisal sendiri? Macam dulu kita memang nampaklah sampah yang kita selalu kutip bila kita buat waste audit ni, kita nampak macam straw, puntung rokok, plastic bag. Tapi sekarang ni walaupun sampah-sampah ni still ada, tapi kita nampak kenaikan macam penutup muka pakai buang dan juga glove pakai buang. So kita nampak dua benda tu bertambah. Dia ada dan juga bertambah sekarang ni. Macam Omar sendiri kan, bagaimana Omar sendiri melakukan kerja-kerja sukarelawan ini, melakukan aktiviti mengutip sampah dan sebagainya? Apa antara cabaran dan juga bagaimana itu terus dilakukan sehingga ke hari ini Omar? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur pada Allah kerana bagi saya kesihatan yang masih boleh bergerak sana sini. Dan saya sangat bersyukur juga Allah beri saya sahabat. Sahabat yang kata yang sehati sejiwa, yang sama-sama nak turun ke padang untuk nak melakukan kerja-kerja alam sekitar ni. Sebenarnya kerja kita ni bukan hanya mengutip sampah, tapi mengutip sampah tu adalah sebahagian daripadanya. Saya sangat seronok sebenarnya kutip sampah ni, kerana sambil mengutip sampah ni, pada saya ialah riadah yang mudah. Sambil kita beribadah jugalah, riadah yang mudah. Kita kutip sampah, kita dapat exercise. Umar tak tahu orang lain, tapi pada diri saya ialah satu kepuasan diri, di mana saya rasa saya dapat buat satu kebaikan untuk diri saya, dan juga saya dapat buat satu kebaikan untuk alam sekitar, dan juga saya dapat menunjukkan pada orang sekeliling kalau Omar boleh buat,
orang lain juga boleh buat. Kalau nak awet muda macam Omar, kutiplah sampah. Baik, Cik Faisal sendiri kan, bila kita dengar isu-isu semasa misalnya yang melibatkan penggunaan sampah ataupun sifat-sifat tidak bertanggungjawab melakukan kerja-kerja pembuangan sampah ataupun sehingga berlakunya pencemaran. Macam yang kita lihat situasi semasa yang berlaku di Sungai Kim Kim kan, apabila melibatkan pencemaran ini sudah pasti akan memberikan kesusahan kepada masyarakat di kawasan sekitar. Menurut Encik Faisal sendiri, bagaimana kita nak mengatasi permasalahan ini? Adakah disebabkan oleh masalah kekurangan penguatkuasaan tu kurang ataupun mungkin hukuman yang diberikan tu tak setimpal, Cik Faisal? Dalam isu pencemaran ni, kita kena tengok daripada pelbagai aspek lah. Okay. Satu, penguatkuasaan kita ada, undang-undang kita ada, cuma enforcement tu kurang. Okay. Bagaimana kita nak kuasakan lagi. So ini di mana kita perlu continuous lah, berterusan untuk tambah baikkan lagi. Dan juga kita perlu juga tahu sebagai tanggungjawab kita sebagai rakyat, kalau kita nampak, kita laporkan melalui Jabatan Awalan Sekitar. Betul. Melalui kita punya Majlis Perbandaran. So kita kena tahu sendiri mana kita boleh laporkan salurannya tu bagaimana. Yes. Ataupun kita viralkan je. Itu paling senang lah sekarang kan. Cik Omar, macam bila kita bercakap mengenai kurang tanggungjawab, kurang kesedaran, adakah ini berpunca daripada pendidikan? Mungkin pendidikan di sekolah ataupun penerapan yang dilakukan oleh kerajaan tu sudah pun memadai. Adakah ini berpunca daripada pendidikan di rumah pula? Bagaimana menurut Omar sendiri? Sebenarnya apa yang saya nampak masalah tentang pembuangan sampah ialah attitude seseorang tu. Kalau nak ikutkan, sekolah dah mengajar. Kerajaan dah keluarkan, kalau sekarang kita tengok macam-macam dekat TV untuk nak mengingati. Cuma diri kita sendiri sebenarnya. Kita kena tanya pada diri kita, apa yang kita nak. Sebenarnya kalau kita tak jaga dunia kita ni sekarang, Mimi, kita tak ada dunia kedua. Kita tak ada planet B untuk kita nak lari. Bayangkan, kalaulah dunia ni kita tak jaga, apa akan jadi pada generasi kita yang akan datang. Sebab tu kami panggil diri kami generasi peduli sampah. Kita adalah satu generasi Omar yang sekarang yang dah 60 orang kata, kami kita selalu panggil diri kita glamour sikit, the Golden Girls. Kita ada group the Golden Girls. Kita nak yang dari group kita yang dah 60 ke atas sampai ke anak, ke cicit, cucu cicit kita sedar tentang betapa mustahaknya kita nak jaga alam sekitar ni. Itulah generasi kita yang akan datang tu, yang kita nak pupuk dia orang. That is our vision. And misi kita pula itulah, kita nak buatkan awareness, kita nak ajak orang ramai bersama dengan kita. Dan itulah orang kata kan, melentur buluh tu biarlah dari rebungnya. Betul. Kita nak sembang banyak lagi dengan Omar dan juga Encik Faisal. Sebentar saja lagi kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Bual Konti, bukan sembang biasa. Baik, jika anda perhatikan, anda akan dapat kenal pasti bahawa semua penyakit yang divaksinasi adalah merupakan penyakit berjangkit, yang mana ia disebabkan oleh virus yang boleh menyebabkan komplikasi penyakit yang berat seperti lumpuh, kanser, malah kematian. Saya ada soalan. Kenapa semua orang perlu divaksinkan? Mengapa tidak orang berisiko saja? Okey, baik. Ia sebenarnya untuk melindungi golongan yang rentan, iaitu golongan yang mudah dijangkiti penyakit disebabkan oleh sistem dan juga fungsi tubuh yang tidak kuat, seperti kanak-kanak, orang tua, pesakit kanser dan sebagainya. Ada soalan lain? Kalau saya sudah divaksinasi, apakah masih akan terkena penyakit ini? Okey, dia macam ni. Vaksin ni sebenarnya ia tidak menghentikan anda daripada dijangkiti sebarang virus atau kuman. Tetapi ia boleh mengurangkan kesan buruk daripada terjadi. Jadi, marilah sama-sama kita jauhi kontroversi dan kurangkan andaian teori. Rujuklah kepada pakar perubatan anda untuk makluman vaksinasi dengan lebih lanjut.
Anda sedang menyaksikan Bual Konti, bukan sembang biasa. Masih bersama dengan saya di Konti. Kita ada Datin Norelan ataupun Oma. Dan juga kita ada Encik Muhammad Faizal Abdul Rani. Masih okey? Ya, Baik, masih okey. Tadi masa rehat tadi Encik Faizal sendiri menggunakan bekas sendiri tau untuk minum kopi. Jangan minum bekas-bekas plastik, okey? Nanti kena babak dengan dia. Okey, jom kita tanya Oma lagi. Oma, sepanjang tempoh PKP ataupun ketika pandemik COVID-19, bagaimana komuniti Oma sendiri bergerak untuk orang kata memastikan keadaan sampah tu terjaga? Mungkin ketika pandemik ni keadaan tidak terkawal. Bagaimana Oma? Alhamdulillah, sebenarnya masa PKP ni, pandemik ni, kita dapat 3 kali membuat pembersihan di kawasan yang berdekatan lah, di Cyberjaya dan di area Bangi. Kita buat mengikut SOP sebenarnya. Kita tidak kita ajak tidak ramai sebenarnya, tapi kita menggalakkan mereka semua menggunakan pelitup muka, berjalan mengikut jarak. Kerana kutip sampah ni kita tak perlu nak dekat-dekat kan. Jadi alhamdulillah ada yang ndak juga keluar. Sebenarnya ramai yang bertanya bila nak ada aktiviti. Jadi kita kadang kita terpaksa kata minta maaf, kata penguatkuasa tak benarkan. Jadi bila kita keluar tu kita pun bertanya, bukan main keluar-keluar saja. Suka hatilah. Ya, betul-betul. Selain daripada tu, kita juga banyak membuat aktiviti kita melalui webinar. Kita banyak membuat webinar dengan pelajar-pelajar di universiti, dan juga yang paling Oma suka sangat, kita berpeluang dapat membuat webinar dengan guru-guru untuk satu Malaysia. Kita tahu kerana guru-guru ni ialah orang yang paling dekat dengan anak-anak murid. Kita dapat memberi penerangan tentang apa itu marine debris. Dari mana, macam mana plastik-plastik yang digunakan, yang dari tanah tinggi boleh turun sampai ke laut, yang mungkin ramai anak-anak murid kita tak tahu. Jadi dengan cara yang begitu, kita dapat menyampaikan maklumat-maklumat yang penting. Mungkin Faizal boleh. Yang ni di mana kita ajar cikgu-cikgu ni bagaimana nak terapkan isu marine debris ni dalam silibus. Bukannya satu aktiviti baru. Kita tak nak tambah beban kepada cikgu-cikgu. Kita nak senangkan bagaimana kita tengok silibus yang ada, bagaimana kita boleh terapkan isu ni dalam silibus supaya benda ni dua dalam satu saja. Betul. Macam biasa kan kita tengok kalau ketika tempoh PKP ni stay at home, macam Kementerian Kebudayaan sendiri melakukan aktiviti di rumah, menari, menyanyi dan sebagainya. Kalau macam komuniti alam sekitar ni bagaimana pula Cik Faizal? Apa aktivitinya tu? Dia banyak juga aktiviti. Yang ada juga grup-grup kecil yang masih buat lagi gotong royong kecil-kecilan. Ya, secara individu 2-3 orang. Secara dalam talian lah. Yang tu fizikal ada. Tapi kita juga ada satu program panggil 10 minute clean up challenge. Di mana kita ajak je semua orang 10 minit keluar, kutip sampah, buat audit, hantar data tu kepada kami. So tahun lepas untuk Hari Gotong Royong Sedunia, kita dapat sebanyak 2,000 peserta yang hantar data. Macam Cik Faizal kan, ada ke treatment yang berbeza ataupun approach yang berbeza untuk kita dekati golongan-golongan mungkin di kawasan pedalaman lain, approachnya di kawasan urban pula bagaimana Cik Faizal? Dari segi edukasi memang kita ambil approach yang berbeza lah. Ya, macam dalam komuniti M40 ni memang mereka komuniti yang dah tahu dan mereka buat cara betul. Kebanyakannya yang ni di bandar. So, support system tu banyak. So dia orang tahu, kita cuma kena tunjuk mereka mana kita semula pusat kita semula terdekat, apakah sistem-sistem yang ni. Tapi kalau di golongan B40, kita kena buat satu program yang mana ada imbuhan kewangan lah. So kita semula yang berbayar balik yang tu supaya mereka tertarik, sebab bagi mereka itu yang penting pada diri mereka. Untuk golongan T20 ni pula kita kena main banyak dengan sentimen. Sebab apa yang saya nampak dengan banyak T20 ni, mereka ada satu yang kita panggil Amah Syndrome, the maid syndrome. Sebab dia dari isu ni selalunya bukan masalah saya, orang gaji yang buat kan. Saya dah bayar cukai,
kenapa tak ni. So tapi itu yang kita cakap dalam tagline dalam generasi bersama, sampah kita, tanggungjawab kita. Betul. Tak kira lah you di level mana pun, walaupun si my level, tapi dalam masalah sampah ni semua adalah masalah bersama. Kita nak tanya lagi tentang orang kata, saya dengar tadi ada satu istilah yang digunakan oleh Omar sendiri tu jom tipah. Tapi kita nak tahu, kita kena tunggu selepas ini, kita akan tanya Omar dan juga Encik Faisal lebih banyak lagi mengenai tanggungjawab dan juga komuniti mereka ini. Kita kembali selepas ini dalam Bual Konti. Sama cikgu ada buat transition 16,850. Buat kerja amal ni sebenarnya memuaskan. Bukan saja kita dapat menolong alam sekitar kita, kita bersihkan alam sekitar kita, tapi kita juga menolong komuniti kita juga. Kita bekerjasama, kita akan berkenalan dengan orang ramai, orang baru, dan kita dapat merapatkan silaturahim. Jadi lagi ramai yang akan join, yang akan tolong kita untuk buat kerja amal, untuk bersihkan alam sekitar kita. Jadi saya menyeru, saya memanggil orang ramai untuk join kita. Kalau tak join kita secara satu kumpulan, awak boleh buat kerja ni bersendirian. Kita semua sebagai satu komuniti perlu bertolong antara satu sama lain. Kalau bukan kita yang buat, siapa lagi yang akan buat? Baik, kembali menyaksikan Bual Konti, bukan sembang biasa. Tadi anda mendengarkan ucapan dan juga pesanan daripada antara aktivis alam sekitar, iaitu Sharifah Sofia, berkaitan dengan penjagaan alam sekitar. Jom kita tanya Omar dan juga Cik Faisal. Omar, tadi Omar dah cakap mengenai jom tipah. Apa tu Omar, jom tipah? Jom tipah, jom tipah. Jom kita kutip sampah. Oh, lagu rupanya. Kita nak adakan satu jingle supaya kadang untuk nak mengingatkan orang tentang sampah. Okay. Ya? Kadang kita nak lagu-lagu ni dimainkan oleh anak-anak, sambil-sambil bawa basikal apa. Biar jadi bila dia orang menyanyikan lagu tu, secara tak langsung kita boleh mengingati diri sendiri sebenarnya. Supaya kita kutip sampah tu. Kalau dalam bahasa Inggerisnya selalu kita gunakan plugging. Kita ni orang Malaysia kan, jadi kita nak nama yang lebih catchy. Catchy lagi. Betul. Jadi bukan tipah tertipu ya. Ni kata tipah. Lebih hipster lah. Gitu kita nak tangkap orang macam mana nak bagi macam menangkap lah untuk golongan muda ni. Orang muda ni, faham. Begitulah. Selain daripada nak buat jingle jom tipah sebenarnya, Omar ni pun nak jadi compare tau. Dia nak caras Mimi punya job. Saya dengar Omar dah ada program sendiri, iaitu program apa Omar? Alhamdulillah Omar telah diberi kepercayaan oleh RTM untuk sebenarnya dah siap dah. Kita punya travel log advokasi alam. Sebenarnya dia ceritanya ialah tentang seorang nenek, seorang Oma ni berjalan dengan cucu dia. Kerana travelog ni ialah kita nak tunjuk pada rakyat Malaysia
tentang apa yang berlaku di Malaysia. Kita pergi merata-rata tempat di Cameron Highland tentang tanah runtuh, sungai, kita pergi ke Paya Bakau, kita ada pergi beach clean up, merata-rata tempat yang kita pergi. Jadi kita berharap dengan adanya program ni juga dapat membuka mata sahabat-sahabat kita di luar sana tentang alam sekitar. Ini kisah cucu yang selalu dengan gadget. Okey, faham. Jadi nenek ni nak bawa cucu ni tunjuk. Ya, pada mulanya memanglah dia duk selfie sana, selfie sini. Jadi as we go along bila kita dah ni, dia dapat dia tertarik Umar dapat membuka mata cucu faham. ni untuk dia minat tentang alam sekitar. Kerana Umar nak cucu ni menjadi pelapis Umar. Alright. Itulah dalam Tak sabar kita nak tengok kan. Mungkin lepas Allah. ni kita pula dengan Cik Faisal kita buat advokasi cinta mimpi. Okey, Cik Faisal, kita bercakap mengenai alam sekitar kembali kan. Ada perbezaan ke sebelum dan selepas COVID-19 ni dari segi orang kata sampah itu sendiri? Kalau tadi Cik Omar sendiri dah buat travelog untuk advokasi advokasi alam sekitar. Bagi Cik Faisal sendiri selepas COVID-19 ni, adakah kesedaran itu sudah mula terbit dalam kalangan masyarakat? Bagaimana? Dia dari segi sedaran sebelum dan selepas ni kita boleh tengoklah apa dia dalam isu sampah ni. Kita kena tahu komposisi sampah kita. Kalau di Malaysia lebih daripada 40.6% kita adalah sampah makanan, ya, dan juga 20% sampah plastik, yang 8% lain-lain ni yang masuk campur-campur. Lepas tu 4% dalam kaca, 2% dalam besi. Mungkin besi kain boleh terbalik lah. Tapi memang 40.6% ni sampah makanan dan juga 20% ni sampah plastik. Semenjak COVID punya ni, sampah makanan kita turun. Sebab aktiviti-aktiviti yang selalu menyumbangnya kurang. Ya, macam kita punya pasar malam, kita punya bazar-bazar Ramadan tu kan kurang lah. So sampah makanan daripada lebihan kurang. Tapi sampah plastik meningkat. Sebab kita dah banyak lebih kepada online, take away kan. So bila kita banyak ni sampah plastik ni, so daripada segi berat dia berkurang, tapi dari segi volume tu bertambah. So kiranya keadaan tu masih ada, sama je. Cuma orang kata tahap perbezaan jenis dan volume tu berbeza. Baik Omar, mungkin kat luar sana ada golongan-golongan dah mula sedar dan juga cakna mengenai isu yang kita terbitkan pada malam ni. Bagaimana mereka nak menyertai sebahagian daripada komuniti alam sekitar ni Omar? Apa kat mana nak cari, bagaimana nak mendaftar, ataupun mereka boleh bergerak sendiri Omar? Sebenarnya kita memang nak ajak ramai lagi sukarelawan di luar sana untuk bersama dengan generasi peduli sampah. Kita tak payah menjadi ahli sebenarnya. Apa yang kita nak ialah berhubung dengan kami jika nakkan lebih informasi cara macam mana nak menyelenggarakan aktiviti. Kami sangat-sangat berbesar hati untuk turun ke padang nak bersama-sama. Selain daripada tu, kalau kata ada yang minat lagi untuk nak jadi ketua, untuk nak menjadi sebahagian daripada kami, bersama-samalah. Kita akan train, kita akan tunjuk ajar macam mana cara nak menyediakan aktiviti-aktiviti yang ada. Jadi jangan malu-malu, kerana saya rasa kerja ni adalah satu kerja yang mulia. Ya, kita apa yang tengok hari ni, inilah baju yang saya pakai semasa saya kutip sampah. Jadi kalau nampak saya di tepi jalan, ya, dengan saya ada topi, hari ni tak buat topi. Jadi kita buat apa saja, kita redah aja. Orang nak kata apa tak kisah, janji kita tahu niat kita tu di mana. Apa yang kita buat adalah untuk kebaikan. Betul. Macam Cik Faisal sendiri sebagai aktivis ni kan, apa yang boleh dikatakan untuk masyarakat di luar sana, mungkin ada dalam kalangan influencer ataupun orang yang memiliki pengikut ini menjadi sebahagian tetapi tidak melaksanakan kerja tu secara sempurna. Saya lebih suka bekerjasama dengan orang yang buat kerja. So daripada influencer banyak ni dia dah post-post tapi itu je. Saya lebih suka orang yang turun padang buat kerja. Dia tahu apa masalah, dia tahu macam mana nak kutip sampah, macam mana nak asingkan sampah. Itu yang kita nak ni. So that's why untuk preparation 18 September ni, iaitu Hari Gotong Royong Sedunia dan juga International Coastal Cleanup Day. Yang ni kita buat tiap-tiap tahun lah untuk ni macam mana nak buat gotong royong, macam mana nak buat pengasingan sampah, macam mana nak buat event gotong royong yang lebih lestari. So tak adalah sekarang ni kalau kita gotong royong kan, gotong royong biasa kutip sampah berapa berat
mana hantar. Uh-uh. Tapi kita tak tahu apa sampai kutip. Betul. So macam mana nak buat a waste audit tu? Itu yang kita dah buat dah. Terapkan kepada terapkan. mereka. So yang tu kita tengah panggil lagi untuk 18 September ni. So siapa yang minat bolehlah Boleh hubungi serta. kami. Kalau Di mana tu? satu Malaysia. Okey. Satu Malaysia kita akan lakukan. So kita tengah mencari apa So kita so orang ramai boleh cari You Only Tea, Facebook ke Instagram, laman web. Kita boleh cari di Facebook apa generasi peduli Okay. generasi peduli sampah. Atau juga apa kita punya kalau Facebook group kita yang mana boleh ni adalah Malaysia Eco Breakers Community. Ini adalah salah satu program kami di mana pengurusan sisa plastik pakai buang. Atau juga daripada untuk website boleh pergi kepada partner social enterprise sosial kita impactlution.com. Baik, kita doakan semoga usaha yang dilakukan oleh Omar dan juga Encik Faizal ni akan sentiasa berterusan dan diikuti menjadi teladan kepada semua orang di luar sana dan untuk saya sendiri, dan kita pastikan supaya ini bukanlah hanya menjadi satu projek one off sahaja dan akan terus berkekalan untuk kita menjaga bumi kita dan menyayangi bumi kita sebagaimana kita menyayangi keluarga kita sendiri. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye bye. Terima kasih semua.